Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan limpah rahmatnya, hari ini kita bertemu lagi di dalam kuliah online, kuliah secara maya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membincangkan sedikit berkaitan dengan tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu mendengar, membaca berkaitan dengan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah kita membacanya setiap kali semayang. Memang kita tak tinggal. Di antara yang lain, surah-surah seperti mana di awal surah Baqarah, Alif Lam Mim, di awal surah Baqarah, di hujung surah Baqarah, amanar rasulu bima la yukallifullahu nafsan, dan beberapa ayat-ayat yang termasuk di dalam juzuk-juzuk akhir seperti mana juzuk 30. Yang ini pun kita kerap membacanya kerana ayat-ayat yang berada di juzuk 30 adalah ayat-ayat yang mudah dan ayat-ayat yang pendek, bersesuaian apabila kita membawanya di dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah, para penonton yang dirahmati Allah, sedikit dalam kuliah ini kita akan membincangkan ayat-ayat yang menjadi kebiasaan kita. Sebelum ni kita baca, sebelum ni kita dengar, tapi insya-Allah hari ini kita akan cuba memahami, kita tengok kepada pentafsiran ayat yang sering kita bacakan. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan para tetamu Allah, agak-agak apa ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini? InsyaAllah saya tanya, saya jawab. Kerana apa? Sebab saya cakap seorang-seorang, saya bercakap depan kamera. Tapi tuan-tuan kalau nak meneka di rumah tu bolehlah. Cuma saya tak tahulah jawapan tuan-tuan, puan-puan betul ataupun tidak. Jadi insyaAllah hari ini kita akan membincangkan ataupun kita meneliti, kita melihat lebih mendalam ayat yang sering kita bacakan, iaitu ayat di awal surah Baqarah, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jadi ayat yang pertama dan ayat kelima surah Al-Baqarah ini sering kita bacakan. Bila kita baca, kadang-kadang waktu kita nak tahlil tu ramai-ramai kan, kita baca, Dan ini juga ayat yang sering kita dengar, sering kita dengar di beberapa tempat dipasangkan ayat ini mudah, awal surah Baqarah. Jadi insya-Allah hari ini sama-samalah kita cuba melihat apakah makna, apakah pentafsiran yang terdapat di dalam ayat yang sering kita bacakan ini. Kita tak nak saja kita tahu macam surah Al-Fatihah. Kalau boleh, kita bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita ungkapkan setiap hari, tetapi dalam masa yang sama, walaupun setiap hari kita baca, kita tak memahami apakah maksud di sebalik hari-hari yang kita bacakan ini. Kita nak dapatkan yang terbaik, kita kena fahamlah, kita kena tahulah apa yang kita baca. Jadi kalau Al-Fatihah tu lebih-lebih lagi lah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada 5 ayat sahaja, yang mana 5 ayat ini berada di awal surah Al-Baqarah. Maknanya surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah.
InsyaAllah pertemuan-pertemuan seterusnya kita akan membincangkan juga ayat-ayat yang menjadi kebiasaan dan kita biasa dengar dan kita biasa baca. Jadi insyaAllah mari kita sama-sama melihat sedikit pada ayat yang kita akan bincangkan ini. Pertamanya suka saya jelaskan sedikit, iaitu surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah, yang mana kalau kita ambil sedikit, iaitu apakah ciri-ciri Madaniyah ini, ialah surah-surah yang diturunkan selepas Rasulullah SAW berhijrah. Bukan turun di Madinah, tapi maksud yang tepat ialah Madaniyah ini adalah surah-surah yang turun selepas Rasulullah SAW berhijrah. Dia bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan kepada masa. Jadi ada yang mengatakan surah ini ada juga di dalam surah Makkiyah, ada juga yang mengatakan dia sebahagian Madaniyah, sebahagian Makkiyah. Kerana ayat di dalam surah Al-Baqarah ini panjang, banyak, iaitu dia terdapat 286 ayat. Terdapat 286 ayat. Jadi tak semua ayat ini yang diturunkan betul-betul di Madinah, ada yang turun di Mekah. Maka perselisihan itu tidaklah merugikan umat Islam, tidaklah mendatangkan apa-apa kepada kita, melainkan apabila kita meneliti, kita membaca Al-Quran, meneliti apa maksudnya, di situlah kesan yang sepatutnya kita dapat, yang kita nak ambil. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama melihat kepada penjelasan dan juga pentafsiran ayat. Terlebih dahulu kita akan baca secara ringkas terlebih dahulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Jadi demikian tadi ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah, yang mana kalau boleh kita berikan tajuk kepada 5 ayat ini, iaitu sifat orang mukmin dan balasan kepada orang yang bertakwa. 5 ayat ini merangkumi kepada sifat orang mukmin dan balasan orang yang bertakwa. Baik. Jadi secara ringkas terlebih dahulu kita lihat terjemahan ayat demi ayat, Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Kalau di dalam beberapa tafsir ada memberikan tafsiran yang berbeza. Ada yang mengatakan hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui maksudnya. Ada yang memberikan terjemahan dengan Alif Lam Mim juga. Bacaan Alif Lam Mim, terjemahan pun Alif Lam Mim. Maknanya hanya Allah Ta'ala juga sahaja yang tahu. Okey. Kemudian ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahawa itulah kitab, iaitu Al-Quran, yang mana tidak ada keraguan padanya, dan hudan lil muttaqin, iaitu petunjuk, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ayat yang ketiga, mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka. Kami di sini bermaksud Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Dan ayat yang kelima, ayat terakhir yang kita akan bincangkan, iaitu terjemahannya, golongan itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan lebih mendalam penjelasan selepas ini. Secara ringkas juga sebenarnya, cuma lebih sedikit daripada terjemahan yang telah kita bacakan sebentar tadi. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bermula dengan ayat pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi pada terjemahan itu, makna kata Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Jadi kenapa adanya ayat-ayat seperti ini ataupun huruf-huruf seperti ini yang wujud di dalam sebuah kitab yang agung, seperti mana Al-Quran? Kenapa ada ayat ini? Jadi inilah nak menunjukkan i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran, bahawa dengan adanya benda ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang selain daripada Al-Quran. Carilah dalam kitab novel kita ke dalam kitab bahasa mana sekalipun, tidak akan menjumpai kaedah tulisan, kaedah yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran. Tak sama. Kalau kata kita buat buku, kita buat satu perkara yang tak difahami orang tak akan beli, orang tak akan baca. Tetapi berbezanya dengan Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, apa dia? Bagilah macam mana sekalipun, tulislah macam mana sekalipun, tetap akan dibaca, tetap akan dijaga, terpelihara sehingga kiamat kelak. Kerana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maksudnya Allah yang turunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Jadi andai kata Alif Lam Mim ni tak ada maksud sekalipun, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, umat Islam tetap membacanya sehinggalah kiamat nanti. Tidak ada kitab lain yang akan dibaca oleh umat Islam selain daripada Al-Quran yang menjadi rujukan umat Islam. Dalam sembahyang kita tetap baca juga. Tak adanya kita mengubah ayat ini ataupun kita tidak mempercayai ini semua rekaan ulama-ulama terdahulu saja-saja bubuh Alif Lam Mim. Tidak. Kita cakaplah macam mana pun, Allah telah memberikan yang terbaik di dalam Al-Quran untuk membezakan di antara kitab-kitab dan buku-buku yang lain di atas muka bumi Allah ni. Ini ijaz Al-Quran. Cuba kita buat buku, kita mulakan dengan A, B, C. Bayang kita terangkan benda lain. Orang kata apa benda A, B, C ni? Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Orang tak akan percaya, tuan-tuan. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, berbeza dengan kalam manusia. Baik, ayat yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, para penonton dan Allah sekalian, zalikal kitab, itulah kitab, la raiba fi, tidak ada keraguan baginya. Maknanya kitab Al-Quran ni Allah nak bagi tahu, kata ni kitab ni sempurna dan tidak ada keraguan baginya. Kitab ni sempurna, yang pertama, ni kitab yang cukup sempurna. Kemudian yang kedua, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Jadi kalau kita sebagai umat Islam terdapat keraguan terhadap Al-Quran, kena cek balik. Sebab Al-Quran, Allah dah kata, sebelum Allah nak terangkan banyak lagi di dalam Al-Quran ini tentang kisah-kisah, tentang cerita-cerita, tentang hukum hakam, tentang akidah, tentang, Allah bagi tahu dahulu kitab ini tidak ada keraguan. Yang ketiga, hudan lil muttaqin, huda, petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan kepada manusia secara umum, tetapi bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa?
adalah orang yang memelihara dirinya daripada melakukan maksiat, dosa besar, memelihara ibadahnya supaya terjaga dan sentiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zalikal kitab. Saya suka bagi sikit. Walaupun saya rasa saya nak ringkas, tapi saya suka bagi sikit. Kenapa zalikal kitab? Disebutkan kitab. Kalau ikutkan kepada permulaan Al-Quran ini, zaman Rasulullah SAW tidak lagi dibukukan, dikitabkan seperti mana yang ada pada kita hari ini. Ketika Rasulullah masih hidup, Al-Quran ini terletak pada lembaran-lembaran, sahifah. Tapi Allah terus guna kitab. Inilah kitab. Padahal waktu tu turun ayat pun masih sedikit demi sedikit, tak turun secara direct, semua sedikit demi sedikit, beransur-ansur. Tapi Allah dah menggunakan zalikal kitab. Jadi di sini ada beberapa maksud. Cuma saya terangkan satu maksud, iaitu Allah nak suruh kita buat Al-Quran seperti mana yang ada pada hari ini, dijadikan kitab. Walaupun ketika tu Allah menurunkan beransur-ansur, mengikut keadaan, mengikut asbabun nuzul. Jadi ini adalah orang kata pembid'ah terbesar lah. Bid'ah terbesar iaitu membukukan Al-Quran. Kerana zaman Rasulullah tidak dibukukan lagi, dikitabkan lagi Al-Quran. Baik, saya terus ringkas ya. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya yang kita tahu, ni kitab Al-Quran ni untuk siapa? Ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, mereka tidak merasakan Al-Quran ini sebagai bimbingan, sebagai petunjuk buat mereka. Kemudian Allah tambahkan lagi, siapa yang sepatutnya baca Al-Quran, siapa yang sepatutnya mendapat kenikmatan ini, iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib ni banyak. Syurga, neraka, hari akhirat, Allah sendiri, itu adalah perkara yang gaib. Kemudian yang mendirikan solat. Yang pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib. Seterusnya yang mendirikan solat. Kemudian yang menafkahkan sebahagian harta mereka. Maknanya yang mengeluarkan zakat dan juga rajin mengeluarkan sedekah. Ini ayat yang ketiga. Yang mana ayat ketiga ni, mereka ni siapa? Mereka yang mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Orang yang bertakwa, orang yang beriman dengan perkara yang gaib, orang yang melakukan solat, orang yang menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang keempat, sambung lagi, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Jadi selain daripada yang disebutkan atas, sambungannya lagi juga bagi mereka yang beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Allah bagi tahu kata apa? Ni, siapa bertunjuk bagi siapa ni? Kalau kata kita beriman dengan kitab, maka kita mendapat petunjuk, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat ni, bukan sahaja bagi tahu kata Al-Quran, mereka ni beriman, percaya, yakin dengan Al-Quran itu, malah dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita ni, kita yang ada sekarang ni, yang betul-betul kita yakin yang ada depan mata kita, Al-Quran lah. Tapi kitab-kitab yang sebelumnya, bagaimana kita nak mempercayainya? Kenapa kita mempercayainya? Kerana Allah suruh percaya, dan Allah sebutkan kitab-kitab tersebut di dalam Al-Quran, di dalam surah-surah yang lain, Taurat, Zabur dan juga Injil. Malah kalau kita mengkaji sebenarnya, kalau dalam sejarah sirah Nabi-Nabi SAW semua, mereka semuanya diberikan risalah, sahifah, diberikan kitab masing-masing. Cuma Allah sebutkan 3 kitab ini, maka kita wajib percaya kerana kitab-kitab yang disebutkan tadi terdapatnya di dalam Al-Quran. Jadi kita kena percaya Al-Quran, kita nampak tak apa. Tapi kita kena percaya juga adanya Taurat, Injil dan juga Zabur. Walaupun kita tidak melihatnya, tidak berada di depan mata kita, kita tak tahu ada wujudkah lagi
realiti yang sebenar kitab-kitab ini di alam maya sekarang ni, di alam yang kita hadapi sekarang ni. Kerana banyak penyelewengan berlaku. Hanya Al-Quran sahaja Allah janjikan tidak ada berlakunya penyelewengan. Kalau ada orang usaha-usaha, orang-orang yang jahat, orang-orang kafir dan seumpamanya untuk merubah Al-Quran, taktik tersebut tidak akan berjaya. Kerana Allah yang menjamin bahawa Al-Quran itu di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Golongan-golongan tadi yang telah disebutkan pada awal tadi, pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah bergabungkan semua ini. Apa kata Allah dalam ayat yang kelima? Golongan-golongan inilah yang akan mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Orang yang bertakwa, orang yang melakukan solat, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang beriman dengan kitab, orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib, mereka inilah yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya nak buat remusan sikit kenapa kita sering bacakan, terutamanya apabila kita membuat tahlil. Salah satu ayat yang kita bacakan adalah di awal surah Al-Baqarah ini, ayat 1 hingga 5. Allah sebelum menerangkan di dalam surah-surah yang lain, di dalam ayat-ayat yang lain, Allah dah bagi tahu siapa, iaitu yang pertama, siapa golongan mukmin, siapa yang akan mendapat balasan yang terbaik di akhirat kelak. Maka Allah bagi tahu di awal ini supaya bukan kita baca ayat ini saja, kita kena baca ayat-ayat yang lain, kita kena jaga bacaan-bacaan kita kena jaga Al-Quran kita. Kenapa Allah beritahu di awal? Sebelum kita nak baca yang lain, ni dzalikal kitabu la raiba fi. Tolonglah baca kitab ni, kerana kitab ini sahaja yang tidak ada keraguan. Peganglah kitab ini, insya-Allah kamu akan selamat di dunia dan juga akhirat. Jadi sebab itulah dibacakan ayat ini berulang kali, kerana nak mengingatkan, bukan saja tuan-tuan dan puan-puan, bukan seronok-seronok baca hafal je, tapi kita kena faham apa maksud di sebalik kita kena baca. Malah ada juga hadis-hadis yang lain menguatkan, mengatakan kelebihan-kelebihan surah Al-Baqarah khususnya, dan juga mungkin ada ayat-ayat tertentu seperti mana di ayat-ayat awal surah Al-Baqarah ini. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa itu saja perkongsian kita berkaitan dengan tafsir Al-Quran ataupun tadabbur Al-Quran berkaitan dengan ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Awal surah Baqarah ini. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah diizinkan Allah kita bertemu lagi di masa yang akan datang dengan ayat-ayat yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20